yang mana apabila lapang syarat ini tidak dilengkapi walaupun hanya satu syarat daripada 8, maka syarak tidak lagi membenarkan istinja dengan batu ataupun tisu, bahkan wajib istinja dengan air. Apabila salah satu dalam syarat ini tidak dilengkapi, tidak ada, maka wajib istinja dengan air. Sekarang syarat istinja dengan batu lapang ni dalam keadaan air ada. Dalam keadaan air ada, syarat membenarkan istinja dengan batu ataupun sekarang menggunakan tisu, air ada, air banyak sekalipun. Syarat membenarkan istinja dengan batu ataupun dengan tisu. Tapi sebelum nak istinja dengan batu ataupun tisu, pastikan ke lapang-lapang syarat cukup belaka. Kemudian kalaulah dalam keadaan ketiadaan air, yang bicara sekarang air ada. Sebab bicara istinja ni dia tidak berkait dengan nanti tak ada air barulah boleh istinja dengan batu ataupun dengan tisu, bukan. Hak syarat ketiadaan air di antara sebab itu adalah tayamum. Tayamum di antara sebab yang syarak membenarkan tayamum dengan debu tanah sebagai ganti daripada wuduk dan mandi wajib. Di antara sebabnya apabila ketiadaan air. Itu bicara tayamum dengan debu tanah. Di antara sebab dia lah. Dia ada beberapa sebab. Tapi di antara sebab syarak mengharuskan, membenarkan istinja dengan tayamum dengan debu tanah sebagai ganti wuduk dan mandi wajib. Salah satu sebabnya ketiadaan air. Sidang pendengar kena maklumi, ini saya sudah sebut berulang kali. Istinja dengan batu ataupun tisu tidak berkait dengan apabila ketiadaan air. Sekarang bicara istinja dengan batu ataupun tisu ni kena lengkap lapang syarat adalah dalam keadaan airnya banyak. Nak istinja dengan batu ataupun tisu, syarat membenarkan, tapi kena melengkapi lapang syarat. Tidak dilengkapi lapang syarat ini, maka wajib istinja dengan air. Syarat tidak lagi membenarkan istinja dengan batu ataupun dengan tisu. Adapun dalam keadaan situasi memang ketiadaan air, termasuk juga ketiadaan air adalah air ada tetapi hanya cukup untuk minum. Air ada tetapi cukup untuk minum. Hukumnya ketiadaan air lah. Air ada, tak ada air, mati dahaga lah jawapan dia. Air ada tetapi air hanya cukup untuk minum. Air ada tetapi cukup untuk minum dan untuk berwuduk. Hukumnya ketiadaan air. Sebab air untuk minum itu memang standby awal-awal. Sedia awal-awal. Air untuk minum. Kemudian ada lebihan air sedikit. Lebihan air sedikit ni sama ada guna untuk berwuduk ataupun guna untuk istinja dengan air. Ini sedang ambil molek. Kalau air hanya ada semata-mata cukup untuk minum, untuk istinja dengan air tak boleh, untuk berwuduk mandi wajib tak boleh, maka ketika keadaan seumpama ni wajib istinja dengan batu ataupun tisu dan wajib tayamum. Air untuk minum itu sedia awal-awal. Air lebih ada. Air lebih ada ni kena pilih. Air lebih ni kalau buat berwuduk istinja dengan air tak ada.
Kalau istinja dengan air untuk air wuduk tak ada. Mana lebih ni, lebih tak banyak mana? Tak ada ni. Lebih tak banyak mana? Jadi air lebih ni, lebih daripada air untuk minum. Hak lebih ni kena pilih antara dua. Kalau berwuduk dengan air lebih, maka untuk istinja dengan air tak ada lah. Tapi kalau istinja dengan air, maka untuk wuduk tak ada lah. Maka wajib dahulukan untuk berwuduk daripada istinja dengan air. Wajib dahulukan air yang lebih sedikit tadi tu untuk berwuduk daripada istinja dengan air. Kenapa utamakan wuduk daripada istinja dengan air? Sebab air banyak mana pun boleh istinja dengan air dan sudah boleh istinja dengan batu. Air banyak mana sekalipun, walaupun tepi laut sekalipun, walaupun tepi batang pahit sekalipun, syarak sudah membenarkan istinja dengan batu dan tisu. Air banyak. Ini air tak ada. Cukup untuk minum dan cukup untuk berwuduk. Maka untuk isyak dengan air tak payahlah. Air banyak pun boleh dah. Tak ambil isyak dengan air, nak isyak dengan tisu. Adapun tayamum dia lain. Salah satu sebabnya, air tak ada. Kalau air ada, tak boleh nak tayamum. Air tak ada, barulah bertayamum. Sekarang ni air ada, maka guna untuk wuduk lah. Bukan air tak ada. Tapi air tu tak boleh lah. Kalau guna untuk isyak dengan air, tak ada untuk berwuduk. Maka wajib dahulukan berwuduk daripada istinja dengan air. Dia gitu. Ini kalau air yang lebih tu tak berapa lebih banyak. Wajib utamakan berwuduk dengan air tanpa bertayamum daripada istinja dengan air yang memang syarak membenarkan istinja dengan batu ataupun tisu walaupun air banyak sekalipun. Jadi dalam keadaan ketiadaan air, wajib istinja dengan batu ataupun tisu walaupun dalam keadaan tidak mampu menyempurnakan salah satu daripada 8 syarat. Air tak ada, tetap wajib istinja dengan tisu, dengan batu ataupun tisu walaupun beberapa syarat daripada 8 syarat ini tidak dilengkapi sekalipun. Tetap wajib istinja dengan batu ataupun tisu. Kena ingat situ. Hak kata 8 syarat ni dilengkapi barulah boleh istinja dengan batu ataupun tisu dalam situasi keadaan air memang banyak. Boleh istinja dengan air dan tisu. Nak tisu juga boleh, syarat membenarkan, tapi kena cukup 8 syarat. Air memang tak ada, wajib istinja dengan batu ataupun tisu walaupun tidak dilengkapi 8 syarat. Satu lagi saya sebut dah minggu lepas. Cara yang paling afdal istinja ni adalah menggunakan batu ataupun tisu barulah diiringi dengan air. Maka kalau nak istinja cara afdal ni, adapun istinja dengan air sahaja tanpa menggunakan batu ataupun tisu, nombor 2. Istinja dengan batu ataupun tisu saja tanpa menggunakan air walaupun air banyak, itu nombor 3. Cara yang paling afdal, cara yang paling lebih adalah menggunakan batu ataupun tisu terlebih dahulu barulah diiringi dengan air. Hal ni kalau nak buat seumpama ni untuk istinja dengan batu ataupun tisu sebelum, tak syarat lengkap ke 8 syarat ni juga. Ada ni. Macam sebut minggu lepas lah. Syarat yang pertama, istinja dengan batu ataupun tisu menggunakan 3 sapuan. Sapu dengan batu ataupun sapu dengan tisu. Ada ni. Dia sapu sekali je. Dia terus sudah berpindah kepada istinja dengan air. Sudah terhasil baginya istinja cara nombor 1, iaitu menggunakan batu ataupun tisu dan diiringi dengan air walaupun ketika menggunakan batu ataupun tisu sekali sapu sahaja.
Cuma kalaulah istinja dengan batu diiringi dengan air, disunatkan ketika sapu dengan batu ataupun sapu dengan tisu, sunat sapu tu biar 3 kali, barulah diiringi dengan istinja dengan air. Jadi sidang pendengar, bicara kita bab istinja ni banyak minggu dah. Jadi tak lama tajuk program Talaki Safinatun Najah ni bab istinja. Ni lah belajar hukum fiqh. Kita nak ajar anak kita istinja, kena ajar gini lah. Faham tak ni? Yang masa saya sebut dah sebelum ni, kita biasa sebutnya basuh berok. Mana pandai istinja dah ke? Mana pandai basuh berok dah ke? Jadi orang kita ni biasa sebut istinja tu basuh berok. Sebab tu jadi menyebabkan ilmu berkaitan dengan syariat Nabi ni kita tahu tak lengkap. Bila sebut kata basuh berok, basuh kencing, basuh berok, bila sebut kata basuh, satu sajalah air. Sebab dipanggil basuh kencing ataupun basuh berok. Maka yang kita tahunya hanya satu alat saja yang digunakan, iaitu air. Salah seumpama tu. Istinja bukan makna basuh kencing, basuh berok. Istinja dengan makna membersihkan najis yang keluar daripada salah satu dulu jalan dengan air ataupun dengan batu. Itu panggil istinja, bukan makna basuh berok. Tapi dah biasa disebut-sebutnya basuh kencing, basuh berok. Jadi bila sebut kata basuh, air saja, maka tertutup kitanya. Tak tahu pun kita syariat Nabi SAW. Syariat Nabi ni pula syariat khususiyah ni, sidang pendengar. Syariat khususiyah. Syariat khususiyah. Yang mana apa syariat khususiyah ni? Syariat ni hanya tertentu kepada ummah Nabi SAW. Tidak ada syariat istinja dengan batu ataupun tisu ni Nabi-Nabi sebelum. Nabi-Nabi sebelum istinja hanya betul basuh kencing, basuh berok. Kalau syariat Nabi-Nabi dahulu diterjemahkan istinja dengan basuh kencing, basuh berok, tepat. Jadi maknanya kalau sebut istinja ni basuh kencing, basuh berok, itu istinja syariat undang-undang agama Nabi-Nabi sebelum. Kalau sebut kata istinja syariat Nabi yang salah, sebut basuh berok, tak betul. Membersihkan najis yang keluar daripada dua jalan, kemaluan hadapan ataupun belakang, dengan air ataupun dengan batu. Itu baru tu. Faham tak ni? Ini syariat yang khususiyah ni. Tertutup ilmu kitanya. Hidup kitanya sudah kalau kita kata senja dah ni. Umur kita senja dah. Belajar ilmu dunia belah-belah puluh-puluh tahun. Kerja dunia siang malang. Ilmu istinja tertutup. Tak tahu pun. Faham tak ni? Jadi maknanya kita muhasabah dirilah. Sebab kita ingat ke benda ni benda tahu tanpa perlu belajar. Anak tahu kena belajar. Sebab Nabi SAW bersabda, al-ilmu bitta'allum. Ta'allum, takalluf. Kenapa ni? Kena bersungguh-sungguh belajar. Ilmu dengan bersungguh-sungguh belajar. Kena tekun belajar. Kena tekun dalam belajar. InsyaAllah barulah dikurniakan ilmu oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ni. Jadi istinja dengan batu, istinja dengan air ataupun istinja dengan batu. Jadi kita balik semulalah sebab kita bicara ini dalam situasi istinja dengan batu ataupun tisu dalam keadaan airnya banyak. Maka untuk istinja dengan batu dalam keadaan air banyak, dia mestilah melengkapi 8 syarat, ke-8 syarat. Salah satu dari 8 syarat tidak dilengkapi, wajib istinja dengan air semata-mata. Tidak lagi boleh istinja dengan batu. Sebelum saya hurah panjang syarat yang 3 ni, ada satu soalan tu. Soalan Cik Na dalam FB ni
Sebab itulah pada sidang pendengar yang mengikuti live FB Money FM lebih beruntunglah boleh mengemukakan soalan yang berkaitan. Jadi Cik Na ni tanya, kira kalau orang itu sakit kat punggung, tak boleh kena air, dia boleh isyak dengan tisu atau batu lah kan Ustaz? Dia sekarang ni istinja dengan batu ataupun tisu, walaupun air banyak, walaupun tak ada sakit apa-apa. Syarak membenarkan istinja dengan batu ataupun tisu, walaupun air banyak, walaupun tak ada sakit apa-apa. Kalau air tak ada, wajib istinja. Kalau air tak ada, wajib istinja dengan batu ataupun tisu. Kalau air ada tetapi kawasan nak istinja dengan air ni tak boleh kena air, mudarat guna air pun sama. Wajib istinja dengan batu ataupun tisu, walaupun 8 syarat yang kita bicara ni tidak lengkap sekalipun. Jadi Cik Na tanya tu, kalau sakit boleh kita tak boleh kena air, boleh istinja dengan tisu atau batu lah kan Ustaz? Bukan boleh. Wajib istinja dengan batu ataupun tisu. Hak boleh istinja dengan batu ataupun tisu ni dalam keadaan air banyak, dalam keadaan tak ada uzur apa-apa. Tu baru kata boleh istinja dengan batu ataupun tisu. Baru kata boleh. Tu. Maknanya air banyak, tidak ada uzur apa-apa, tak ada sakit apa-apa, syarak membenarkan, membolehkan istinja dengan batu ataupun tisu. Air tak ada, wajib istinja dengan batu ataupun tisu. Air ada tapi tak boleh kena air di kawasan nak istinja dengan air ni, maka wajib istinja dengan batu ataupun tisu. Bukan boleh dah, wajib. Kena faham situ. Contoh macam mana kalau kata tak boleh kena air? Wallahualam lah macam mana contoh dia. Jangan ada orang diuji dengan sakit dianya tak boleh bersentuh dengan air. Bila bersentuh dengan air, dia jadi sesak nafas. Ada. Dia jadi sesak nafas. Jadi dia nak mandi pun tak boleh. Dia hanya setakat apa ni? Demuh apa panggil. Dia ambil kain lembap, dia sapu gitu je. Tak boleh kena air. Bila kena air je, dia akan jadi sesak nafas. Inilah mungkin berkali. Bila istinja tak boleh guna air. Ni suasana keadaan yang mana istinja ada uzur, tidak boleh menggunakan air. Maka kalau suasana yang seumpama tu, wajib istinja dengan batu ataupun tisu, bukan hanya setakat boleh. Ni Ahmad Syahir. Ustaz, adakah kain yang licin boleh guna untuk istinja? Saya sebut dah sudah berulang kali, istinja ni dengan batu ataupun dengan tiap-tiap benda yang kasat yang boleh menghilangkan air najis. Tiap-tiap benda yang kasat yang boleh menghilangkan air najis. Kain licin dia tidak kasat. Dia tidak boleh menghilangkan air najis. Tiap-tiap benda yang kasat yang boleh menghilangkan air najis, barulah boleh digunakan sebagai alat untuk istinja. Boleh digunakan alat untuk istinja sebagai ganti kepada batu. Kain licin, kertas licin, daun licin yang mana tidak boleh menghilangkan air najis, maka tidak boleh digunakan sebagai alat istinja sebagai ganti daripada batu. Jadi kain boleh, kain yang kasat. Kain yang kasat boleh digunakan sebagai alat istinja, ganti alat asal sunnah nabinya adalah menggunakan batu. Kemudian syarat yang kedua yang kita baca mengelepasnya, dia kena bersih akan tempat keluar najis. Bersih tempat keluar najis. Bersih di sini bukan bersih macam istinja dengan air. Bersih istinja dengan air ni hilang air najis, zat najis, dan hilang dia punya asar kesan najis daripada sifat-sifat najis umpama bau. Adapun bersih istinja dengan batu ni hanya setakat menghilangkan air najis dan kesan-kesan najis yang kasar-kasar je. Tapi masih lagi tertinggal
Ini tertinggal sifat kesan najis umpama bau. Umpama bau. Jadi itu dipanggil bersih dah. Gitu dia panggil bersih tempat najis tu keluar. Tu syarat yang kedua. Mana kalau tiga kali sapu tu, 3 kali sapu, tiba-tiba masih lagi ada kesan najis yang kalau kita sapu lagi, tambah sapu laginya, wajib dia kena tambah sapuan dia 3 kali sapu. Tiba masih lagi ada kesan najis yang mana kalau sapu tu hilang lagi dia punya kesan tu, wajib kena tambah kali yang keempat. Kali yang keempat barulah habis kesan dia, maka sunat tambah satu lagi biar jadi 5 kali sunat ganjil. Gitu je. Ambillah. Itu hak kita bicara minggu lepas. Kemudian ada satu soalan ni Ibnu Hashim. Ni bagus ni yang mengikuti live FB Money FM ni. Dia bertanya soalan yang berkenaan. Ni contoh. Tak apalah. Tapi minta maaf lah tadi saya tidak respon. Pernah kita duk bicara bab istinja, tiba keluar soalan macam mana kau untuk menghasilkan khusyuk ketika sembahyang sunat witir. Ditanya gitu. Jadi lah nak tukar tajuk tu go terganggulah mana? Konsentrate panggil. Penumpuan hak sedang fokus kepada tajuk. Tajuk istinja, tanya soal macam mana untuk hasilkan khusyuk ketika sembahyang sunat witir. Jadi minta maaf lah. Saya tak respon lah sebab nak fokus. Jadi ni bagus ni sidang pendengar kita ni yang mengerti lah FB ni dia tanya soalan berkaitan. Ibnu Hashim tanya, Ustaz, lepas istinja guna tisu tanpa guna air masih dikira najis hukmi? Dia tak panggil najis hukmi. Kalau kira najis aini lagi. Sebab di tempat istinja dengan tisu tu masih lagi ada sifat najis. Maka tidak dikira najis hukmi. Dia panggil najis aini lagi. Najis hukmi ni lain. Dia najis pada hukum. Zat najis tidak ada. Sifat najis tidak ada. Itu dipanggil najis hukmi. Ini istinja dengan tisu. Zat najis memanglah habis. Tapi sifat najis masih lagi ada, umpama bau. Maka tidak dikira sebagai najis hukmi. Dipanggil najis aini. Maknanya, kalau kemudian tu, kita nak menggunakan air pula. Maka cara menyucikan najis adalah cara menyucikan najis aini. Sebab itu tak kena najis hukmi. Jadi maknanya seolah-olahnya, di tempat istinja dengan batu atau tisu ni bernajis lah. Bernajis. Tapi nisbah dengan semayang panggil bersih dah. Sah dah semayang. Ada najis? Itu ada, memanglah ada najis. Sebab tu minggu lepas saya ada bicara kan. Kalau istinja dengan batu atau tisu ni, dia tidak boleh tindih orang sebelah sebab di dia masih lagi ada najis. Itu satu pandangan lah. Satu pandangan tak ada masalah. Jadi kesan najis di tempat istinja dengan batu atau tisu tidak menghalang daripada sos mayang dirinya, sama telah tidak menghalang daripada sos mayang orang yang tak ada kena-mengena orang sebelah. Macam mana saya sebut minggu lepas lah. Bila istinja dengan batu atau tisu, dia nak masuk dalam bathtub, tempat mandi, dalam bilik mandi yang kita fardu takdirkan airnya tidak sampai 2 kolah, masuk je dalam bathtub tersebut, maka air dalam bathtub dihukumkan najis sebab di tubuh seseorang tadi tu ada najis. Apa najis? Tempat istinja tu lah. Tapi hukum fiqh dia gitu, syariat Nabi dia gitu. Memang kalau kita nak kategorikan najis yang ada di tempat istinja dengan batu atau tisu, itu bukan najis hukmi, bukan najis aini. Tapi memada dah untuk solat, sah dah untuk semayang, sah jadi imam. Gitu. Masih ada kesan, itu syariat yang dibenarkan. Itu hukum syarak atau syarak membenarkan.
masih lagi ada kesan najis. Betul. Di tempat tu masih lagi kurang najis. Najis hukmi ke? Tak, najis aini. Bukan najis hukmi. Hukmi ni ringan lah. Sebab dia tak ada ain, tak ada zat. Tak ada sifat. Sekarang ni ain ada lah. Tapi asar kesan sifat najis ada kan. Maka macam nak kena najis hukmi, najis aini. Tapi sos mayang. Syarat wak gitu. Syarat tetapkan begitu. Pada ni. Ni hak zahir. Tapi kalau semayang, kalau puasa, kalau pergi Mekah, hati kotor dengan riak, ujuk, takabur, hasad, itu balik awal, tuan tak terima. Ada ni. Istinja dengan batu ataupun tisu, di tempat istinja masih lagi ada kesan najis, yang dihukumi najis tu najis aini, sah semayang, tuan terima semayang, berpahala semayang. Sebaliknya, orang yang solat, orang yang puasa, orang yang mengerjakan haji dan umrah. Ni saya sebut hak besar-besar belakang ni, hak rukun Islam ni. Tapi hati kotor dengan riak, ujuk, takabur, hasad, balik awal. Tuan tak terima. Bukan riak, wujud, takabur, hasad tadi dosa besar yang mewajibkan neraka jika tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau orang gining dok, kalau suruh istinja dengan tisu, mana boleh? Istinja dengan tisu, kita nak semayang kan? Padahal syarat kata boleh. Oleh kerana jahilnya, mana boleh? Syarat kata boleh. Istinja dengan tisu untuk semayang walaupun air banyak, mana boleh? Tapi boleh pula semayang dengan riak, ujuk, takabur, hasad. Itu cerita hak semayang fardu, puasa Ramadan, haji umrah wajib ni, tuan tak terima. Kalau hati tu kotor, nak cerita semayang sunat rajin, puasa sunat rajin, baca Quran sunat, baca Quran rajin. Tu senyum je lah, senyum mewek orang kata. Dia punya lakonan. Manusia yang apa dia? Aktor yang terbaik. Pelakon yang terbaik, aktor yang terbaik, pelakon yang terbaik, rajin wa amal sunat, tapi mengekali sifat hati yang kotor, yang haram, yang dosa besar, yang mewajibkan neraka jika tidak diampuni oleh Allah. Tiba-tiba lakonan dia rajin wa amal sunat. Ni pelakon agama dia panggil. Ni pelakon agama, melakonkan watak agama. Melakonkan watak agama. Tapi Allah mengetahui zahir dan batin. Bolehlah berlakon dengan manusia. Manusia mungkin akan memuji, tetapi nak berlakon dengan Allah Subhanahu wa taala, jawapan dia menanti adalah seksaan api neraka Allah jikalau tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi istinja dengan batu ataupun tisu di tempat istinja memang masih lagi dihukumkan najis. Bukan hanya najis hukmi, bahkan najis aini. Ini soalan untuk masalah akan datang ni, hak cucu tu ayah ni. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Bagaimana pula bagi orang cirik birik, najis merebok bukan sahaja pada tempat keluar, dia akan cerita di bawah. Syaratnya najis tidak berpindah di tempat keluar. Tu syarat dia akan bicara nanti. Hak tu kalaulah najis sudah merebok pada tempat keluar, maka wajib istinja dengan air sebab tidak melengkapi syarat untuk istinja dengan batu. Jadi soalan cucu tu ayah ni untuk syarat bicara tajuk di hadapan. Manakala najis tu sudah merebok keluar dari tempat keluar najis sebab dia cirik birik, maka waktu tidak boleh lagi istinja dengan tisu ataupun batu, bukan wajib menggunakan air. Ada ni. Jadi syarat yang ketiga, balik mula syarat yang ketiga. Kita belum lagi bicara tajuk yang ketiga, syarat yang ketiga ni. Masa pun tinggal 10 minit lagi. Masa mencemburui. Sebagaimana yang sedang pendengar maklumi, slot talaki Safinatun Najah ni 45 minit. Jadi insyaAllah ada 10 minit lagi lah. Dia ada 45 minit.
Dan ketiga, bahawa jangan sudah kering oleh najisnya. Jangan najis tu kering dah dengan bahawa dia qada hajat tu lama. Lama qada hajat. Lepas tu duk menung pulaknya. Istinja dok lagi. Duduk menung. Lepas tu, dah lama. Akhirnya, air kencing yang keluar kering dah. Tahi yang keluar kering dah. Maka sudah tidak boleh istinja dengan batu ataupun tisu. Wajib istinja dengan air. Sebab sudah kering. Sebab sudah kering. Kita tambah lagi syarat yang keempat. Wala yantaqila. Dan keempatnya, jangan berpindah ia najis. Jangan berpindah daripada tempat keluar. Jangan berpindah daripada tempat keluar. Berpindah dengan bahawa najis tu sudah sudah melampaui daripada kawasan yang mana masa lagi diharuskan isyak dengan batu. Dia sudah berpindah. Najis tu sudah keluar daripada tempat dari tempat ada ni. Maknanya bahawa tidak berpindah najis yang keluar daripada tempat keluar dia tu. Tempat keluar dia, kemudian kalau air kencing, di tempat keluar air kencing dan kawasan sekitar dia. Kalau orang perempuan, tempat keluar ni tempat yang zahir daripada kemaluan faraj perempuan ketika mencangkuk atas dua kaki, itu tempat keluar. Tempat keluar laginya di kawasan halakah dubur. Jangan berpindah dari tempat keluar. Berpindah tempat keluar ni maknanya dia kena di tempat yang lain. Kena di tempat yang lain. Maknanya kalau macam cirit-birit tadi lah. Cirit-birit tadi tu kok. Najis tu sudah merebok. Bukan lagi berada di tempat keluar. Maka wajib istinja menggunakan air. Faham tak ni? Sebab apa? Sebab dia sudah berpindah dari tempat keluar. Maka dia wajib istinja dengan air. Ini berpindah tempat keluar. Kalau macam soalan tadi cirit-birit mungkinlah kena di kawasan yang lebih sikit lah. Macam mana cirit-birit ni. Kena sampai pangkal peha ke contohnya. Gitulah. Jadi apabila sudah berpindah dari tempat keluar, maka sudah tidak boleh lagi istinja dengan batu ataupun tisu, wajib istinja dengan air. Contohnya di hadapan, dia akan bicara berkaitan dengan jangan melampaui safah dubur dan hasyafah zakar. Yang mana dia tidak sebut berkaitan dengan buang air kecil oleh orang perempuan. Yang buang air kecil oleh orang perempuan ni jangan berpindah dari tempat keluar dengan bahawa jangan air kencing perempuan tadi ni berpindah kepada tempat setubuh. Sebab perempuan ni ada 7 lubang. Tempat jimok, tempat keluar mani, dia tidak sama dengan tempat keluar air kencing. Yang mana tempat keluar air kencing berada di atas, tempat jimok, tempat keluar mani berada di bawah. Jadi apabila berpindah air kencing perempuan tadi ke bawah tempat bersetubuh dan tempat keluar mani, maka sudah tidak boleh lagi istinja dengan batu ataupun tisu perempuan tadi, wajib istinja dengan air. Yang mana bab istinja ni, buang air kecil, buang air besar. Istinja buang air besar, lelaki, perempuan sama. Cukup syarat, diharuskan, dibolehkan istinja dengan batu ataupun tisu ataupun buang air kecil. Yang lelaki, kalau tidak melampaui tempat keluar, boleh istinja dengan batu ataupun tisu. Perempuan pun sama. Jikalau tidak melampaui dalam tempat keluar, betul lah. Tetapi, ada kata, perempuan yang ada kemungkinan boleh istinja dengan batu ataupun tisu adalah perempuan bikir. Perempuan bikir, perempuan yang belum berkahwin. Ada pun perempuan yang sayyib, yang sudah berkahwin, itu ada kata tak mungkin lah. Tak mungkin nak istinja dengan batu ataupun tisu. Sebab
Galiknya kalau perempuan yang sudah berkahwin, dia keluar air kencingnya tidak straight. Air kencing ni akan jadi bercabang-cabang ke berpanggil, berterabur. Maka kalau seumpama tu memanglah najis yang keluar sudah berpindah di tempat keluar. Itu memanglah wajib istinja dengan air. Yang ada kemungkinan boleh istinja dengan batu. Buang air kecil perempuan yang dara yang belum berkahwin. Ada ni. Sebab dia najis akan berpindah. Tempat keluar air kencing sebelah atas. Tempat jimuk lepas keluar mandi sebelah bawah. Jadi bila kencing tu dia akan meleleh. Dia akan meleleh ke bawah, masuk ke tempat jimuk, tempat keluar air mani, maka sudah berpindah. Daripada tempat keluar air kencing perempuan sebelah atas, lubang sebelah atas, maka tak boleh lagi lah istinja dengan batu ataupun tisu sebab dia sudah berpindah. Kemudian cucu tak ayah ada sambungan pula cirit-birit tadi. Melainkan ketika tiada air, maka tiada pilihan. Adakah memadai untuk solat atau wajib qada dan ulang solat? Hak ni hak bicara minggu lepas ni. Memang kalau cirit-birit sekalipun tidak cukup syarat sebab najis itu sudah berpindah, air tak ada, memanglah wajib istinja dengan batu ataupun tisu. Wajib, sebab air tak ada. Tapi untuk solat tu kemudian wajib diulangi. Itu saya sudah bicara minggu lepas. Bila tidak ada air, walaupun 8 syarat tidak dilengkapi, tetap wajib istinja dengan batu ataupun tisu. Tetapi solat itu kemudian wajib diulangi. Jadi sekarang ni najis itu tidak berpindah daripada tempat keluar. Kalau najis itu atas latar, budak kecing atas latar ke, budak berok atas latar ke, tu tak ada bahagian lah tu. Tu memang bukan panggil istinja dah. Tu tak panggil istinja dah. Tu panggil basuh najis, wajib menggunakan air. Tu. Sekarang ni kita bicara ni di tempat keluar najis, di kawasan sekitar dia. Cukup syarat dia haruskan istinja dengan batu ataupun tisu. Tak cukup syarat wajib istinja dengan air. Tetapi kalau air kencing tu sudah berpindah ke lantai, budak kecil atas latar, tahi tu sudah berpindah atas latar, orang berok atas latar, tu tak panggil istinja dah. Itu panggil basuh najis. Kita istinja ni membersihkan najis yang keluar daripada jalan di tempat keluar tu. Atas latar orang panggil istinja. Mariok tolong apa? Istinja. Apa istinja? Kecing atas latar. Kecing atas latar istinja. Tahi atas latar tolong istinja. Dah betul dah panggil tu. Tak panggil istinja dah tu. Tu panggil tolong basuh najis. Kecing atas latar. Tolong basuh najis. Tahi atas latar. Dia panggil basuh najis. Tak panggil istinja lagi. Istinja ni membersihkan najis yang kalau duduk jalan, kubur ataupun dubur, ketika najis tu berada di kawasan dia. Kawasan dia boleh diharuskan menggunakan batu atau tisu. Sudah berpindah melampaui kawasan dia, tidak boleh menggunakan batu atau tisu, tapi wajib menggunakan air. Tapi kalau berpindah daripada tubuh dia turun ke latar, itu tidak panggil lagi istinja, itu dipanggil basuh najis, wajib menggunakan air. Wala yatra'a alaihi akhar wala yujawiza safhatahu wa hasyafatahu wala yusibahu ma'un wa an takuna al ahjaru tahiratan. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidin mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ftah alaina futuhal arifin. Allahumma allimna ilma akdamin wa fahimna famas sabiqin warzuqna ruqat talibin. Allahumma zidna ilman wa alhiqna bis salihin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.